kawan, Assalamualaikum, welcome back to my channel Yeza. Okay guys, sebelum aku terlupa, aku nak ucapkan selamat menyambut tahun baharu bagi tahun 2026. So kita dah masuk tahun 2026 dah guys. Semoga tahun ni lebih baik daripada tahun yang sebelumnya lah. Dan hari ni kita ada satu konten yang baharu pula. Still yang sama, konten aku tak akan berubah ya. Sampai berapa tahun yang selepas-lepasnya kita akan buat pelbagai konten yang sama lah. Tapi mungkin akan ada sedikit penambahbaikan. So kalau korang nak tahu juga dan kalau korang nak suggestkan kepada aku penambahbaikan tersebut, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Hari ni kita nak membincangkan pasal mata batin, dan ini adalah satu ilmu baharu bagi aku jugalah. Dan dikatakan mata batin ni ada 6 tahap. So apakah tahapnya, kita akan membincangkan di video yang aku akan tunjukkan kepada korang. Jom. Okay guys, so ini video dia guys. Mata batin terbahagi pada 6 tahap. 6 tahap? Yes. 6? Oh. Kita pergi tahap pertama, tahap peka dan rasa. Peka dan rasa maksudnya kita nampak, kalau kita rasa macam tak sedap badan lah. Itu tahap pertama. Okey. Yang sebelum tahap pertama, tahap kosong. Tahap kosong adalah manusia biasalah, tak rasa. Tahap kedua adalah peka dan bayang. Dia peka dan bayang guys. Dia peka, dia rasa, lepas tu dia tak terbayang macam ada benda lalu. Itu tahap kedua. Dan tahap ketiga iaitu peka dan visual. Peka, yes, penampakan dia tak jelas. Macam sama-sama je. Nampak sikit-sikit ya. Sikit-sikit. Itu tahap tiga. Dan tahap keempat adalah tahap peka aura dan maklumat. Maksudnya maklumat macam mana pula? peka dia rasa dan aura dia kuat, tak boleh. Macam sesak nafas, macam aura dia jahat ni, aura jahat, bukan aura baik ni. Lepas tu so far kalau aku tengok aku sendiri, macam paling terkejut pun biasanya aku akan menggelabah. Aku akan, orang kata apa namanya, bacalah macam ayat-ayat suci Al-Quran ke apa kan. Macam itu je ya cara terbaik yang kita mampu buat. Walaupun kita rasa takut, kita go on je. Walaupun kita rasa menggelabah ke, kita baca je lah daripada tak baca, betul tak? meremang, panas. Lepas tu ada visual, boleh nampak jelas. Kita nampak jelas. Okey, ini hantu raya, ini hantu Pontianak. Itu tahap 4. Okey. Dan tahap 5, makhluk dan alam gaib. Siapa yang selalu nampak mata terhijab terbuka luas, dia berada yang tahap 5 lah. 5. Contohnya, kebiasaannya untuk yang tahap 5 dan 4, dia akan terbuka apabila dia mengalami gangguan seperti sihir. Orang yang kena sihir ni memang automatik dia akan berada tahap 4 dan 5. Memang dia akan nampak ke? Yes. Walaupun dia dah sembuh, dia akan lalui juga benda tu, sebab mata dia dah fully terbuka. Adakah dia daripada waktu kecil? Sebab kadang-kadang daripada waktu kecil tu pun boleh berlaku jugalah ya. Kita daripada waktu kecil pun boleh berlaku juga. Kalaulah kita sendiri boleh nampak benda-benda macam tu, that's mean itu memang mata kita dah terhijab terbuka lah kan. Tapi dia adakah dia fully terbuka macam ada orang cakap type A, type B? Type B ni dia boleh nampak sama-sama je, kadang-kadang, tak selalu. Tapi kalau type A ni memang setiap masa kat sini pun dia boleh nampak. Kalau macam sihir, dia akan setiap masa. Sihir tahap 5 dan tahap 4 ni dia macam pergi je tempat yang tak elok, dia akan rasa. Pergi sana tak elok, dia akan rasa. Even dekat masjid pun dia akan rasa. Sebab benda tu nak munculkan diri. Dan yang tahap ke-6 adalah tingkat guru lah, yang mana tahap yang paling tinggi orang-orang ahli ulama, Nabi, Nabi sendiri yang pernah berdakwah masuk ke alam jin, yang mana ada sahabat nak ikut kaitan Nabi buat apa kan. Nabi pergi keluar, pergi ke alam jin. Nabi cakap kepada sahabat, dia buat bulatan, kamu duduk sini, jangan keluar, ada bulatan ni. Lepas tu dia pun hilang, tiba-tiba hilang. Dia pun berdakwah alam jin. Itu cara Nabi. Itu tahap yang paling tinggi lah. Tahap guru-guru, wali-wali, itu tahap ke-6. Itu memang tengok pun macam tu lah. Kalau tengok hantu kan, tengok pun macam tu, dia gangguan jin syaitan ni. 6 tahap tu 6 tahap. Itu satu gangguan ataupun
Okey, kalau orang yang first time, orang yang tak biasa, dia akan menganggap gangguan. Kalau orang yang dah biasa dan dia tahu manfaat cara nak gunakan benda tu, dia menganggap benda tu adalah kebolehan. Tapi tadi Ustaz cakap dia biasanya orang yang disihir boleh nampak apa semua. Adakah setiap orang yang nampak ni dia adalah Okey, kalau macam bagi pendapat aku, benda macam ni pun aku rasa tau, di mana aku boleh mendengar bunyi tu daripada jarak jauh. Okey, contohlah aku dekat dapur, so aku boleh dengar notification orang daripada rumah jiran sebelah, dan juga aku boleh dengar bunyi sudu orang dekat depan rumah aku sendiri tau. Benda ni tak tipu, aku sendiri boleh merasakan yang aku boleh dengar. Aku tanya mak bapak aku boleh dengar ke tak, dia cakap tak. Aku tanya adik kecil aku, dia cakap tak. So aku seorang je boleh dengar ke sebenarnya kan. So benda macam ni aku tak pasti kenapa tahu, tapi okey, aku tak pasti dan aku tak nak menimbulkan spekulasi lah kan. Tapi ini secara jujurnya, bagi pendapat aku sendiri yang mengalami benda tu sendiri. Tapi Alhamdulillah, aku tak ada lagi lah benda-benda macam tu. Alhamdulillah lah kan. mangsa sihir? Ada orang yang pernah kena sihir tak tak semestinya. Orang yang tak kena sihir pun boleh nampak. Macam ni, kalau sihir dia akan terus lonjak 5 dan 4 kan. Kalau yang bukan sihir, kemungkinan dia daripada lahir dia boleh 5-4 juga. Kalau yang daripada lahir lah. Kalau orang macam biasa macam kita, macam saya bermula daripada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saya tahap levelkan diri saya baru ada tahap 4 lah sekarang ni. 4 mana boleh nampak visual lah. Visual dan rasa aura. Oh, dia boleh nampak benda tu lah guys. Macam tu lah. Peringkat. Kalau orang tu tak kena sihir, dia akan memulakan proses. Yes, betul. Yang nak proses tu pun dia kena lalui pengalaman makan masa juga. Proses contoh Amalan apa semua. nak jadi perawat ke, ataupun dia selalu buat paranormal, dia boleh juga pergi ke tahap tinggi. Faham. Yeah, izin daripada Allah apa-apa. Itu dia tahap mata batin kita. Betul tak? Betul, mata batin. Oh, Mata ni tahap batin mata terbahagi pada batin. Okey. Tapi lebih kurang sama jugalah ya. Tapi yang tu tahap pendengaran aku lah ya. Tahap pendengaran aku pun boleh sampai ke jauh tau. Apatah lagi tahap mata batin kita. Okey guys, aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni. Selamat menyambut tahun baharu. Tak lama lagi kita nak masuk tahun baru Cina, bulan Ramadan, bulan Hari Raya Aidilfitri. Macam tu. Okey guys, terima kasih kepada korang dah support aku daripada tahun lepas. Semoga subscribers kita tahun ni meningkat. Semalam adalah tahun terakhir untuk tahun 2025. Alhamdulillah, achievement aku dah di orang kata dah achieve. Aku dah achieve 100 subscribers pada tahun 2025. So sekarang ni untuk tahun 2026 kita nak targetkan lebih tinggi lagi guys. Kalau aku tinggi sangat tak apalah, kita target 500 subscribers terlebih dahulu. Lepas tu pula kalau dah sampai lebih daripada 500 subscribers tu, InsyaAllah kita akan target 1k subscribers pula lah ya. Dan dia akan meningkat lah. Okay guys, terima kasih kepada korang yang support aku daripada mula sampai habis. Semoga tahun ni kita akan lalui dia dengan pelbagai cabaran dan dugaan kita hadapi. Semoga juga kita akan teruskan dapat buat konten macam biasa dan dapat orang kata melaksanakan kehidupan kita sendirian lah ya. Terima kasih kepada korang yang menonton. Bye. Assalamualaikum. Bye.